Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pada kali ini kita akan berkongsi bagaimana cara untuk kita menggunakan aplikasi Blandspace, iaitu salah satu aplikasi learning management system yang mengintegrasikan kebanyakan bahan-bahan yang terdapat di atas talian kepada satu platform, iaitu Blandspace. Jadi kita akan tengok bersama-sama. Jadi terlebih dahulu, untuk kita masuk ke laman Blandspace ni, pastikan kita masuk ke laman kebahagiaan yang betul ya. Jadi kita typekan alamatnya tes.com, okey, slash, okey, palang terbalik itulah, okey, lessons, right. Pastikan kita menaikkan yang betul dan tekan enter. Okey, sebab jika kita tak masukkan perkataan lessons tu, dia akan bawa kita ke dalam kita punya personal punya Blandspace punya account. Okey, so untuk perkongsian kali ini kita hendak melihat bagaimana untuk membina bahan pengajaran menggunakan Blandspace. Jadi kita berada dalam ruangan sekarang berada dalam ruangan untuk membina digital lessons. Dia terang tulis di sini, create digital lessons in 5 minutes. Mudah saja, memang sangat mudah. Jadi jangan risau bagi rakan-rakan yang belum biasa atau tidak biasa menggunakan aplikasi atas talian. Ikuti tutorial ini dengan langkah demi langkah, dan jika kurang memahami boleh ulang-ulang sehingga boleh memahamilah bahagian-bahagian itu. Dan jika ada sebarang masalah, boleh ajukan soalan di ruangan komen di bawah nanti. Okey, baik. Jadi saya teruskan. Jadi terlebih dahulu kita perlu sign up lah, bagi kalau sekiranya kita tak pernah lagi mendaftar akaun Blandspace. Jadi kita perlu sign up terlebih dahulu. Jadi sign up ni mudah saja. Kita mendaftar, tekan butang sign up, dan dia akan minta lah kita ni kategori kita apa, teacher ke, school leader ke. Okey, kita pilihlah contoh teacher, dan ada soalan-soalan yang perlu kita jawab di sini. Mudah saja. Jadi ikuti soalan-soalan ni, jawab saja. Okey, dan teruskan dengan pendaftaran. Dia akan minta kita untuk daftarkan nama, email, password yang kita nak gunakan dan sebagainya. Jadi saya sarankan untuk pendaftaran akaun ni, seelok-eloknya kita gunakan akaun Gmail untuk memudahkan di masa hadapan apabila kita ingin menggunakan Blandspace ini nanti. Okey, akaun Gmail. Jadi seperti saya telah punya akaun Gmail, saya telah daftarkan sebelum ini. Jadi saya cuma perlu tekan butang login. Jadi saya nak tunjuk kenapa perlu. Yes, ini bila kita nak login, dia akan bawa keluar paparan ini. Kita perlu masukkan username ataupun email. Maksudnya email di sini adalah selain daripada akaun Gmail lah. Kalau sekiranya kita mendaftar dengan akaun Gmail terlebih dahulu tadi, kita cuma perlu tekan butang login with Google. Okey, tekan Google, dan dia akan keluar senarai akaun Gmail yang kita daftarkan. Okey, just klik saja dan dia akan terus bawa kita masuk ke bahagian dashboard untuk membina bahan pengajaran di dalam Blandspace. Yes, semudah itu saja cikgu-cikgu. Okey, setakat tu kalau nak tanya ada soalan, mungkin possible lah kan, because this is only one way communication, so bear with me. Alright, now kita teruskan. Macam biasa, kalau ada soalan boleh tanya di dalam ruang komen tu. InsyaAllah ada masa kesempatan saya tolong jawab. Okey, baik. Jadi di sini ada banyak ya. Yang di bawah ni featured lessons. Kita berkenalan dulu dengan ruangan ni. Featured lessons ni yang dicadangkan oleh Blandspace lah. Okey. Apa dia? Maksudnya dia mengikut kecenderungan bahan-bahan yang kita pernah search sebelum ini, ataupun dia buat secara random. Okey. Dan dia ada, kita kena faham lah, dalam penggunaan internet ni dia ada istilah cookies. Jadi bila kita menyelusuri atau melayari laman web lain yang sebelum-sebelum ini, jangan terkejut jika sekiranya melihat kenapa ada persamaan atau seolah-olah page-page tertentu itu tahu yang kita cenderung atau pernah mencari bahan-bahan yang berkaitan, tiba-tiba ada yang berkaitan tu keluar di sini. Jadi
Jadi kita kena ni lah, yang tu dia bahagian lain pula lah, tentang cara untuk dari segi cyber security dan sebagainya, tu bahagian lain. Okey, jadi kita ignore je dulu. Sekarang ni kita nak fokus macam mana untuk kita membina bahan pengajaran ya, bahan pengajaran dalam Blandspace. Jadi seperti biasa, kita bukan andaikan lah, berdasarkan pengalaman saya sendiri di bawah cikgu-cikgu di sekolah, kebiasaannya lah akan mengajar lebih daripada satu kelas. Contohnya cikgu mengajar subjek bahasa Inggeris. Yes, bahasa Inggeris di sekolah rendah. Contoh ni sekolah menengah pun sama. Okey, di sekolah rendah saya ambil contoh sekolah rendah. Cikgu di sekolah rendah dia mengajar tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Mungkin satu kelas setiap satu tahun tu. Jadi untuk memudahkan dari segi management, namanya pun learning management system, so kita kena menyusun atur kelas yang kita bahan yang kita bina di dalam Blandspace ini untuk mudahnya kita mencari dan berkongsi dengan murid ataupun rakan-rakan kemudian nanti. Jadi yang pertama sekali, okey, jangan terus bina lesson yang join kelas ni jika kita nak join kelas lah. Okey, sekarang ni kita sebagai cikgu, kita nak membina bahan, jadi kita bina dulu kelas, kita cipta dulu kelas. Jadi contoh, ni nampak butang ni, tekan butang create kelas, mudah saja. Okey, nama kelas kita namakan contoh tahun 5 apa, 5 beta alpha. Okey, alpha. Okey, grade level, okey, kita ambil lah. Okey, standard yang diberikan sini ada standard international lah. Okey, bukan standard dalam Malaysia, tapi kita just for the sake of completion, bagi lengkap, letaklah 5th grade. Sorry, lihat ni dah. Alright, just tekan create class. Dah siap, nampak? Dah keluar tahun 5 alpha. Okey, so cuba kita tekan tahun 5 alpha ni, kita tengok apa yang ada di dalam tu. Kosong. Nampak? Tahun 5 alpha lessons. Ini kod untuk kelas ini. Yang kod ni penting. Kemudian nanti bila kita nak berkongsi dengan rakan-rakan atau murid lain, kod ini perlu ya. Okay, this class has no students in it yet. Add students now. Yang ni cikgu boleh buat kemudian nanti. Okay, cikgu boleh add students cikgu, since it is in online learning. So of course it needs students participation through internet access. Sekarang okay, now okay, cut the traps. Now let's move on. Go to the lessons pada bahan pengajaran. Di sini barulah kita boleh bermula dengan membina new lessons. Tekan new lessons. Okay. Jadi untuk membuat Blandspace ni, kita memerlukan capaian internet yang bagus lah. Yang tu saya tak nak berikan orang kata apa, harapan palsu. Tapi itulah realitinya penggunaan. Walaupun dia kata sana 5 minutes you can complete a lessons by doing your preparations using Blandspace. But then if your internet connections is poor, then mungkin ambil masa lama lah. Macam saya ni kira nak kata bagus tak bagus capai internet ni, but consider okay lah, boleh lah. Okay, baik. Jadi di sini apa dia? Alright, now ini dia paparan. Jadi pertama sekali, of course kita nak buat bahan ini tentang tahun 5 tadi kan. Okay, contoh kita kata okay, year 5. Senang sebab senang kita nak tengok nanti. Dia tak perlu nak buka satu-satu. Okay, year 5. Contoh dia sini, grammar, articles. Biar mudah lah. Okay, now okay, dia akan auto save. Ni tak perlu nak tekan butang save dan sebagainya. Nampak atas ni? Ni tengok ni auto save. Apa perubahan kita buat pun dia akan auto save. So don't worry. Alright. Now, what's so special? What's the magic of Blandspace? Now you can see on the right. Tengok sebelah kanan ni. Long list of resources yang kita boleh guna. Semuanya online. Yang ni apa ni? Trolley ni. Apa ni? Shopping. Test resources search.
Okay, this one. Pertama sekali saya nak perkenalkan dengan search YouTube. Just tekan sini. So kita tak perlu nak buka page YouTube, ambil link kan, copy paste dan bubuh dalam ni, tak perlu. Semuanya integrated dalam ni. Alright. Okay, pertama kita berkenaan dengan yang YouTube dulu. Kita tekan butang YouTube ni. Ada ruang di sini untuk search, masukkan. So contoh kita cari grammar articles. Tekan butang enter. Hopefully dia mengizinkan. Tengok. Something went wrong while searching YouTube. What's wrong? Ada je yang tak kena. Okay, kita cari. Just make it as grammar. Kalau jadi macam ni, ni bukan masalah kepada internet cikgu-cikgu. Percaya cakap saya, bukan masalah pada internet, tapi ini masalah pada dia punya aplikasi ni lah. Mungkin ada masalah dekat server dia dan sebagainya, dia tak boleh nak connect ni. But let us try again. Kita cuba cari just try. Tengok, walaupun tajuk sebenarnya articles kan. Let's say prepositions. See, as I told you, yes, dia ada masalah dengan YouTube ni. Okay, kita cuba sekali lagi. Kita cuba search YouTube. Kita tengok sama ada masih ada masalah untuk carian. Okay, grammar articles. Let's see. Really unfortunate I couldn't share with you the magic moment, but never mind, at least you understand, boleh faham. Di sini kita maksudnya untuk mendapatkan video, bila kita dapat contoh, dia akan keluar senarai video yang banyak, yang panjang. Kita boleh pilih, tapi sebelum kita pilih, kita boleh preview terlebih dahulu video tersebut, dan jika kita berkenan dan sesuai, kita cuma perlu drag sahaja, klik dan drag masuk ke ruangan di mana kita hendak meletakkan kedudukan video tersebut. Jika kedudukan pertama, just letak, tarik di sini dan lepaskan, dan dia akan ada di sini. Semudah itu saya cikgu. Jadi sekiranya kita nak mengubah kedudukan, just sama juga, klik dan drag, pindah. Alright, semudah itu saja kan. Okay, now let's try Google search. Contoh grammar articles. Tada. Nampak? Ini yang saya maksudkan tadi. Ada butang preview. Jika kita bawa cursor kita ni ke atas, nampak? Baik, bahan-bahan yang kita nak tengok, kita boleh klik. Okey. Contoh, jika kita klik yang ni, preview. Okey. Dia akan bawa satu paparan penuh macam ni. Kita tunggu. Ya, kisahlah internet. Kalau laju, dia keluar cepatlah. Lambat, kita tunggu. 5 tahun akan datang. Okay, let's wait for it. Lambat lah. Dia sedang mencari. Okay, now ni contoh saja. Okay, nak tunjuk. Alright, contoh saja. Jadi mungkin bahan ini tidak sesuai lah untuk kita jadikan sebagai bahan untuk digunakan murid-murid di sekolah rendah. Tapi mungkin di sekolah menengah mungkin boleh dijadikan terpulang mengikut kesesuaian aras kemahiran murid-murid. Okey, profil murid-murid di sekolah. Baik, jadi untuk keluar kita just tekan butang pangkah di sebelah kiri ni. Okey, sama yang lain. Maksudnya contoh, jika kita ingin masukkan Google search tadi tu, ini contoh yang Wikipedia ni. Okey, kita ambil ni. Just click and drag. Okey. Nampak? Kita boleh edit di sini. Apa dia description dia? Mungkin kita nak nyatakan di sini. Contoh, saya pun tak baca lagi artikel tu. Contoh, kita boleh letak description. The definitions, maybe no, rules of articles usage, peraturan penggunaan articles, and
Flickr. Okey, jadi keluar di sana. Cuba kita buka, tekan. Sama juga macam tadi. Jadi murid-murid dia akan dapat macam ni lah. Okey. Jadi tak perlu untuk kita bagi link. Okey, sebab ini daripada internet Google. Tak perlu kita ambil link, kita copy, bagi dekat link tu, minta ditekan dan sebagainya. Semua dah kita integrate dalam ni. Okey, contoh lain kita tengok. Tadi kita buat kita gunakan Google Search. Sekarang cuba kita guna Google Images. Masih lagi grammar articles dan akan keluar segala macam yang berkaitan. Okey, ini adalah bahan daripada Google ya, Google Image. Jadi contoh, kita ambil contoh. Katakan kita ambil contoh yang ni lah, N. Contoh saja, kita klik dan drag. Tada! Dan sama juga kita boleh edit description yang diberikan. Tekan pencil di bawah ni. Okey. Di sini kita boleh. Tapi jika sekiranya kita tak mau edit apa-apa, tak perlu. Okey, tak perlu. Jadi bila hendak melihat, just tekan saja. Beginilah rupa bentuknya. Okey. Jadi ini sesuai jika sekiranya kita melaksanakan kaedah seperti ini, sesuai jika sekiranya kita melaksanakan pembelajaran menggunakan flip classroom, kaedah flip classroom. Jadi murid-murid boleh akses di rumah. Okey, secara kendiri, okey, melihat pada segala bahan-bahan yang disediakan. Dan bila kembali ke sekolah, cikgu-cikgu cuma perlu cuma perlu menyediakan mungkin bahan untuk lebih kepada bahan untuk mentaksir atau presentations, group presentations dan sebagainya lah, ikut kreativiti cikgu masing-masing. Jadi ini just a bit of ideas macam mana kita nak menggunakan. Okey, Flickr contoh kita tengok. Flickr. Okey, jika bersesuaian kita masukkan. Okey, jika tidak tak perlu. Okey, web page. Web page ni dia perlu ada link. Okey, dia perlu ada link yang complete. Kita tak boleh nak type contoh macam tadi articles. Okey, no, dia kena ada complete. Jadi saya tak ni lah. Saya kalau untuk memudahkan kita just guna Google Search saja tadi. Okey, yang ni my test resources. Okey, yang ada ni jika kita ada menyimpan bahan-bahan dalam kita punya blank space resources. Okey, jika tiada tak perlu. Okey, yang ni insert from my Google Drive. Okey, ingat di awal tadi saya sarankan cikgu-cikgu mendaftar menggunakan Gmail kerana Gmail aplikasi penggunaan G Drive ni, Google Drive ni hanya melalui akaun Gmail. Okey, contoh. So kita perlu add our account. Just tekan sini, dia akan minta lah kita punya username, password Gmail yang berkenaan. Pastikan akaun Gmail yang betul lah. Okey, di mana kita menyimpan bahan yang kita hendak kongsikan. Ada kalanya bahan-bahan tu mungkin dalam bentuk video dan sebagainya yang kita telah sediakan atau rakaman kita yang kita simpan di dalam Google Drive. Yang ni pun salah satu kaedah di mana disarankanlah untuk kita cikgu-cikgu bahan-bahan pengajaran tu kita simpan dalam Google Drive. Okey, Google Drive. Jadi sekurang-kurangnya apabila contohlah kadang-kadang kita tertinggal atau komputer kita rosak dan sebagainya, bahan-bahan pengajaran kita itu masih selamat ada di dalam cloud storage iaitu Google Drive. Kita cuma perlu login semula Gmail kita. Okey, login semula Gmail kita dan boleh akses semula bahan-bahan tersebut. Okey, ini adalah Dropbox. Okey, bagi pengguna-pengguna Dropbox. Okey, konsep sama juga, cloud storage. Okey, ini penyedia cloud storage yang lain pula selain daripada Google Drive tadi. Okey, tapi storage dia tak besar lah. Okey, kalau nak besarkan storage dia kena berbayar lah, sama juga macam Google Drive. Okey, this one upload media or file. Yang ni kita boleh upload apa-apa bahan, sama ada bahan bertulis, latihan dan sebagainya kita sediakan yang kita simpan di dalam komputer atau laptop kita. Okey, mungkin ada video, mungkin ada latihan, soalan latihan dan sebagainya. Jadi itu kelebihan penggunaan blank space ini. Okey, baik.
Yang di bawah ini, yang ni contoh jika kita nak ni lah. Okay, macam biasalah dia akan minta di sini browse untuk upload tadi ni, untuk upload files. Untuk yang di bawah ni common core standards ni, alright, what is this? I never been using this one, so tak apa, nanti kita boleh explore, but for the time being kita belajar yang basic penggunaan dia ni, sebab itu pun dah cukup memadai untuk kita berkongsi. Nampak? Still YouTube dia masih lagi tak okey, tak apalah. Tapi tadi masa awal tadi sebelum buat rakaman, masa saya dah cuba buat testing, yes, YouTube dia keluar senarai tu and it is working, but maybe something in the middle, tak tahulah apa jadi. Okay, jadi setakat tu saja tentang bagaimana untuk membina bahan. Jadi kalau kita nak penuhkan lah, contohlah kita masukkan lagi lah, 2 je tak cukup, mungkin kita nak bagi budak-budak kita ni seronok kan. Okay, jadi satu lagi tips untuk mendapatkan bahan-bahan ni, cikgu perlu kreatif dari segi menggunakan keywords carian ya. Keywords carian kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dia Google dia akan berfungsi mengikut keywords yang kita bagi. Okey, jadi bahan dia macam ni. Ni kalau kita guna grammar articles, contohlah kita buat contoh macam ni, grammar articles cartoon. Contoh, kita tengok apa jadi. Ada pula yang gambar dialog ni. Tengok, see, ada beza kan dengan yang previous tadi. Okay, so meaning to say, di sini sebenarnya kita menggunakan juga aplikasi google.com atau google.com.my. Tapi perasan tak, dekat tab atas ni ada tak saya buka tab lain selain daripada tab blank space? Hanya blank space saja. Nampak? Itu yang awal tadi saya sebut. Blank space ni adalah salah satu learning management system which we recommend that you and teachers in school use it, especially when you want to teach your students online. Dan cantiknya blank space ni sesuai lah jika kita ingin melaksanakan pengajaran flip classroom. Okay, just bukan satu kemestian, tapi itu cadangan, and mungkin ada cara lain terpulang. Tapi untuk kali ini apa yang kami kongsikan, inilah dia cara penggunaan blank space. So if you have any questions or doubts, you may ask you may throw your questions di bawah sana dekat ruangan komen. Jadi setakat itu saja yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat maju jaya. Selamat mengajar.